Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk asas sains komputer tingkatan 1 ni, kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu konsep asas pemikiran komputasional. Okey, bagi awak yang dah dapat buku teks tu, awak boleh lihat pada muka surat 1. Okey, muka surat 1 ni macam pengenalan lah apa itu konsep pemikiran konsep asas pemikiran komputasional. Jadi di sini contohnya dia tanya awak pernah makan tak popiah basah? Popiah basah. Okay, dalam buku teks tu apakah langkah-langkah untuk membuat popiah basah? Langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Okey, kemudian seterusnya boleh makan. Okay, awak boleh lihat dalam buku teks tu lah. Okay, di sini cikgu akan terangkan mengenai bab 1.1 ni, subtopik 1.1 iaitu asas pemikiran komputasional. Asas pemikiran komputasional. Okey, apa yang awak perlu belajar di sini pada akhir pembelajaran ni, awak boleh terangkan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan juga pengitlakan. Okey, ada 4 ya. Okay, kita lihat dulu apa itu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah proses pemikiran ya, proses pemikiran. Tujuan dia menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin ataupun kedua-duanya. Maksudnya nak menyelesaikan masalah oleh manusia ataupun oleh mesin. Okey? Ataupun mesin dan manusia. Dan keduanya dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Okey, apa itu proses pemikiran komputasional? Okey, pertama sekali masalah akan dipecahkan. Awak ada satu masalah besar, kemudian masalah itu akan dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil. Lepas kita pecahkan, kita akan kenal pasti. Yang ini yang pertama. Yang kedua, kita akan kenal pasti corak. Okey, corak yang sama. Adakah masalah itu mempunyai corak yang sama ataupun persamaan ya. Kemudian yang ketiga, ini ialah peta alir ya. Yang ketiga, perkara tidak penting kita akan tinggalkan. Selepas kita kenal pasti corak yang sama ni, okey, lepas kita kenal pasti corak yang sama, kita akan tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting, yang tidak perlu ada di dalam tu supaya kita dapat selesaikan masalah. Kemudian akhir sekali kita akan sediakan satu model penyelesaian masalah. Model ni tak semestinya kerangka ya. Dia adalah macam rumus pun boleh. Dia model tu rumus pun boleh. Tak semestinya bentuk model ya. Model macam ni lah, macam kerangka nak tunjuk model piramid makanan ya, bukan ya. Okey, seterusnya. Okey, teknik pemikiran komputasional ini boleh dibahagi kepada 4 bahagian. Yang paling mudah ialah teknik leraian. Okey, teknik leraian ni kita nak leraikan. Nanti kita akan tengok contoh apa teknik leraian. Okey, yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Tadi kita dah cikgu dah terangkan sedikit mengenai pengecaman corak ya. Kemudian yang ketiga, peniskalaan. Okey, peniskalaan. Kemudian yang akhir sekali ialah pengitlakan ya, pengitlakan. Ada 4 teknik pemikiran komputasional. Jadi selepas ni awak salinlah nota yang cikgu bagi ni ya. Okey, nanti kita akan lihat contoh. Okey, kita lihat untuk teknik leraian. Tadi kita ada 4 teknik ya, 4 teknik. Kita nak tengok yang pertama ni dulu. Kita nak tengok yang ni dulu. Okey, teknik leraian. Ia merupakan pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang kecil. Maksudnya kita ada satu masalah. Contohnya kita nak buat popiah basah tadilah. Kita nak buat popiah basah yang tadi, kita kena pecahkan masalah kita kepada beberapa bahagian yang kecil. Contohnya, bahan yang diperlukan iaitu mestilah kulit popiah dah.
Okey, lauk-lauk yang kita nak letak di dalam popiah itu. Dan masa yang kita nak ambil untuk membuat popiah basah. Okey, bahan-bahan yang diperlukan contohnya kena kuali dan sebagainya. Dan bila kita pecahkan masalah ni kepada bahagian kecil, jadi kita mudah untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita dah tahu dah apakah langkah-langkah yang perlu kita buat, kita lakukan untuk membuat popiah basah tersebut. Itu contoh. Dan contoh seterusnya, cikgu bagi contoh ni lah. Contohnya awak nak buat kek. Awak nak buat 2 biji kek vanila, kek vanila, kemudian kek coklat, kemudian kita nak buat pandan. 3 jenis kek. Dan berapa biji tu? 5 biji kek dengan perisa yang berlainan. Okey. Tapi dia tak tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi kita di sini kita nak pecahkan kepada bahagian-bahagian kecil. Maka bahagian kecilnya kita kena tahu dulu apa jenis kek yang kita nak buat, iaitu vanila, coklat, pandan. Bahan-bahan yang diperlukan, okey, mungkin kita kena ada gandum, kita kena ada telur, kita kena ada margarin dan sebagainya. Berapakah masa yang diperlukan? Nak siapkan 5 biji kek ni berapa masa yang kita perlukan? Kita kena tahulah agak, jangan sampai bila majlis tu berlangsung, kek belum masak. Peralatan yang diperlukan nak buat kek ni. Kena ada apa? Oven, kena ada mixer ya. Nak buat kek kena ada mixer, bahan-bahan sudah ada, peralatan dia mixer kena ada, oven kena ada. Okey, elektrik kena ada lah. Kalau ada elektrik, oven ada, elektrik tak ada, tak nak buat juga. Kena bakar tak ada apa gas. Itu ialah contoh untuk teknik leraian. Teknik leraian. Okey, selepas ni cikgu akan tunjuk pula contoh dan apa maksud teknik pengecaman corak.